Atas dasar toleransi dan saling hormat menghormati ini juga, jangan paksa kami, jangan harap kami, don't expect us, okay, to wish you or to join you. Kalau anda paksa kami, atau anda harap kami, atau anda mengkritik kalau kami tidak turut serta, itulah sebenarnya sikap radikal, itulah sebenarnya sikap ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 26 Disember dan sejak semalam tersebar sebuah video di mana terdapatnya sekumpulan orang yang menyanyikan Merry Christmas dan juga Happy New Year. Dalam video tersebut jelas ternampak bahawa di kalangan kumpulan itu ada beberapa orang yang beragama Islam yang turut menyanyi. Ya, jadi saya akan mainkan video tersebut. Ayo sama-sama kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Baiklah, kita sudah pun menonton beberapa ulasan saya. Pertama, di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, Salafus Saleh, iman itu adalah pembenaran dalam hati yang dibuktikan dengan lisan dan perbuatan. Dan iman itu boleh bertambah dan berkurang. Apabila dalam hati itu, seseorang itu beriman bahawa Allah satu-satunya Tuhan, Qul huwallahu ahad, dan satu-satunya agama di sisi Allah ialah Islam. Yang ini berdasarkan ayat 19 surah Ali Imran. Maka lisan dan perbuatannya tidak akan melakukan sesuatu yang menyelisihi apa yang ada dalam hatinya, apa yang diimani dalam hatinya. Jika hatinya beriman bahawa Allah satu-satunya Tuhan dan Islamlah satu-satunya agama di sisi Allah, lisan tidak akan mengucapkan selamat, baik ucapan biasa mahupun menyanyi, okay, kepada sambutan hari-hari agama kaum lain. Kerana melakukan sedemikian bererti mengiktiraf atau mengokeykan adanya Tuhan selain Allah dan adanya agama selain Islam yang diiktiraf bersama. Demikian juga perbuatannya, termasuklah jari-jari yang menaip, tidak akan melakukan sesuatu yang menunjukkan pengiktirafan ataupun it is okay terhadap sambutan agama-agama lain. Kerana melakukan sedemikian bererti mengiktiraf adanya Tuhan selain Allah dan adanya agama lain yang diiktiraf, yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya, hati, lisan dan perbuatan mestilah selari. Ini termasuk dalam definisi iman, ya. Demikian juga apabila hati beriman bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis semua yang akan berlaku. Yang ini dalam bab takdir, qadar dan qada. Lisan tidak akan mengucapkan selamat ke atas satu sambutan yang sebenarnya walaupun dikatakan sekadar tahun baru, perubahan kalender, tetapi bersamaan dengan perubahan kalender itu berlakunya perubahan haiwan, di mana dengan haiwan itu ada sekian-sekian ramalan. Ramalan yang baik dan ramalan yang buruk. Termasuklah juga perbuatan tidak akan ikut sama dalam sambutan tahun itu yang saya kata bersamaan dengan perubahan tahun akan berlakunya perubahan haiwan. Bersamaan dengan itu adanya sekian-sekian ramalan. Jadi inilah ciri-ciri orang yang beriman. Moga-moga sesiapa yang mungkin sebelum ini terlepas atau tidak tahu ataupun beranggapan iman itu dalam hati, tiada kaitan dengan lisan dan perbuatan, moga-moga mereka merenung kembali apakah yang dimaksudkan dengan iman. Sebab itu dalam Al-Quran, apabila disebut iman selalu dikaitkan dengan amal soleh. Ya ayyuhallazina amanu wa amilu solihat. Iman dan diikuti dengan amal soleh.
Okey, amal soleh baik lisan maupun perbuatan. Jadi tak boleh orang tu beriman tapi amal dia tu kontradik pula. Amal yang mungkar, amal yang menyelisihi kesolehan tersebut ya. Pengecualian. Pengecualian insya-Allah diberikan kepada sesiapa yang telah memeluk Islam. Lalu dia turut serta dalam perayaan keagamaan perayaan keagamaannya yang terdahulu atas tujuan sebagai salah satu bentuk dakwah dan harapan kepada ahli keluarganya yang masih belum memeluk Islam. Dia melakukannya sebagai satu strategi, sebagai satu rangka dakwah. Moga-moga dengan itu ahli keluarganya, salah seorang atau semua, dapat dia tarik agar juga memeluk Islam. Ya? Jadi saya harap dalam pengecualian ini tak mengapa. Tetapi bagi majoriti umat Islam di Malaysia yang 365 hari sepatah pun tak pernah berdakwah kepada mereka yang belum Islam, alif bata pun tak berani nak sebut. Tak payahlah tiba-tiba pula memberi alasan, kami mengucapkan, kami menyanyi, kami ikut serta dalam rangka berdakwah. Pergi dah, jangan duk kelentong. Okey, sepanjang tahun tak pernah nak berdakwah, tiba-tiba dalam kes ini boleh pula memberi alasan untuk berdakwah ataupun ingin berdakwah ya. Baik, ini ulasan pertama. Ulasan kedua, video tadi ia adalah Facebook video. Di bahagian komen saya baca ada beberapa yang memberi komen bahawa we in Borneo have a very we respect each other. We respect all religion. We have a great tolerance of all religion. Bermaksudnya kami di Borneo, di Sabah Sarawak ini menghormati sesama agama, bersikap toleran sesama agama. Jadi boleh saja nak mengucapkan dan saling menyanyi apa semua tu ya. Dan ada juga orang-orang Islam yang turut menyokong kenyataan seperti itu. Halo, knock knock knock. Tak ingat ke kira-kira 2 bulan yang lepas apabila konflik di Palestin berlaku kemuncaknya apabila Zionis Israel menzalimi, mengebom habis-habisan umat Islam kita di Palestin, khasnya di Gaza. Kemudian Kementerian Pendidikan menganjurkan ataupun ingin menganjurkan program-program solidariti ataupun kesedaran di sekolah-sekolah tentang apa yang berlaku di Palestin. Ingat tak anda bagaimana sebahagian gereja-gereja di Borneo, saya sebut sebahagian atas dasar baik sangka sebab saya tak tahu apakah ini melibatkan semua gereja atau hanya sebahagian saja, yang membantah program tersebut, yang strongly objected dengan alasan kita tak perlu mengheret budak-budak sekolah dalam kancah politik, kita tak perlu mengheret budak-budak sekolah dalam konflik ini kerana nanti akan mendidik mereka ke arah keganasan, ke arah peperangan. Halo, anak-anak kamu kalau main video game, komputer game yang ada lawan-lawan ke, tembak-tembak ke, main pedang ke, kungfu ke, karate ke, boleh pula, tak ada keganasan di situ. Tiba-tiba bila sentuh Palestin je, tak boleh. Nanti akan berlaku keganasan. Okey, dan kemudiannya program itu pun Kementerian Pendidikan pun terpaksa tone down lah apa semua tu kan. Jadi terhadap kumpulan yang sama ini, anda sekarang menyanyi, wahai saudara-saudaraku yang beragama Islam, anda menyanyi Merry Christmas to them. Kepada yang sama yang membantah program solidariti ataupun kesedaran terhadap umat Islam di Palestin yang sedang dizalimi ya pada ketika itu. Sebab apa yang sedang berlaku di Palestin, kalau tidak mahu dilihat dari perspektif agama, kita boleh saja melihat dan menilai dari perspektif kemanusiaan. Tidak ada sesiapa yang ada nilai kemanusiaan yang betul yang akan berkata apa yang sedang berlaku di Palestin itu adalah sesuatu yang okey dan tak perlulah kita nak ajak budak-budak sekolah untuk menyertai apa-apa program kesedaran berkaitan dengannya ya. Now this very same group, anda sekarang berkata kita di Borneo ini memiliki sifat toleransi, saling hormat menghormati yang sangat bagus. What happened bila gereja-gereja membantah program itu? Apakah anda, orang yang sama, telah menyuarakan kepada gereja-gereja tersebut bahawa it is okay for us to educate our children
all races, all religion, that what's happening in Palestine is really bad. Where were you at that time? Why now only you voice suddenly, oh, it is out of mutual respect and tolerance among different religions, kan? Dan kepada sebahagian atau segelintir umat Islam yang turut menyokong, kan? Apa dia jadi ni? Baru 2 bulan dah lupa dah apa yang berlaku. Dan sekarang ini anda menyanyikan Merry Christmas kepada agama gereja-gereja tersebut. Tak boleh fikir ke mana apa yang tak betul di situ, ya? Namun sekali lagi atas dasar baik sangka saya kata sebahagian gereja, bukannya semua di sana, okey? Ulasan yang ketiga. Okay, kita kembali ke Malaysia, ya. Alright. Apabila kita berbicara tentang sikap toleransi dan saling menghormati antara agama, sikap yang betul ialah setiap penganut dipersilakan menyambut hari-hari keagamaan mereka, hari-hari penting dalam agama mereka dipersilakan. Penganut-penganut agama lain jangan ganggu, jangan halang. Pun begitu, penganut agama yang lain, khasnya kami umat Islam, tidak mengucapkan selamat ataupun turut serta ataupun apa-apa lain yang berkaitan, kerana kami ada agama kami, ada asas-asas kami, ada pendirian-pendirian kami yang berkaitan dengan keyakinan dan amalan kami. Jika ada yang turut serta, maka mungkin mereka tidak faham, tidak tahu atau terpaksa. Atas dasar toleransi dan saling hormat menghormati ini juga, jangan paksa kami, jangan harap kami, don't expect us, okay, to wish you or to join you. Kalau anda paksa kami, atau anda harap kami, atau anda mengkritik kalau kami tidak turut serta, itulah sebenarnya sikap radikal, itulah sebenarnya sikap ekstrim. Sebagai contoh, saya sebagai seorang Muslim, saya tidak harap, saya tidak jangka, saya tidak minta sahabat-sahabat saya, jiran-jiran saya, rakan-rakan kerja saya yang beragama belum Islam mengucapkan kepada saya selamat Hari Raya ke, selamat Hari Raya Aidiladha ke, ataupun apa-apa hari sambutan yang lain. Saya tak expect sebab itu adalah hari sambutan agama saya. Kalian ada agama kalian dan tak payah nak mengucapkan selamat kepada hari-hari sambutan agama saya. Demikian juga anda dengan agama anda, dengan hari-hari sambutan ataupun hari-hari penting dalam agama anda dipersilakan, namun jangan harap, jangan paksa, jangan kritik kalau ada yang tidak mahu mengucapkan selamat ataupun turut serta. Jika anda paksa, jika anda kritik mereka yang tak mahu turut serta, maka andalah yang sebenarnya ekstrim ataupun fanatik dalam isu ini, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, sikap toleransi dan saling menghormati, okay, antara agama, antara berbilang agama kita di Malaysia ialah masing-masing penganut menyambut hari-hari penting dalam agama mereka, dan tidak perlu kepada penganut agama lain, khasnya kami yang Muslim, untuk mengucapkan selamat atau turut serta atau apa-apa lainlah, ya. Sebab keyakinan kami sebenarnya dibuktikan dengan lisan dan perbuatan. Kalau seseorang itu hatinya beriman Allah Tuhan yang satu, kemudiannya tidak ada agama di sisi Allah melainkan Islam, tetapi lisan dia ucapkan merry, happy dan sebagainya. Bukankah itu sikap hipokrit? Anda sepatutnya tak akan suka ada orang nak ucap pada anda begitu. Okay, katakan seseorang itu mengucapkan Merry Christmas, tetapi sekadar ucapan lisan, hatinya tak bermaksudkan Merry Christmas kerana ia menyagahi akidahnya. Bukankah ini satu ucapan yang hipokrit? Anda sendiri tidak akan menyukainya. Anda sendiri akan kata, no, don't wish if you don't meant what you wish. If you meant what you wish, then you should learn your religion again. Oh, kan, sebagainya kan. Jadi, perkara ini boleh dikatakan setiap tahun berulang. Dan ulasan keempat, ya, jika dahulu sekadar ucapan, okay, dan kami telah pun memberi teguran, tapi di sana masih lagi ada suara-suara yang menyokong. Apa salahnya benda baik, apa salahnya atas dasar toleransi, apa salahnya atas dasar saling menghormati, kan. Nampak tak bagaimana, sekali lagi, ya, isu Palestin, apabila Kementerian Pendidikan ingin
menganjurkan program-program kesedaran tentang apa yang berlaku di Palestin, siapa yang bantah? Di manakah sikap toleransi antara agama terhadap mereka yang membantah? Di manakah sikap saling menghormati antara agama di kalangan mereka yang membantah? Di manakah nilai-nilai kemanusiaan? Sebab kalau tak mau lihat dari sudut agama pun, lihat dari sudut human values, peri kemanusiaan dalam perkara ini kan tak ada. Sebab itu, kenapa melibatkan? Mereka lihat ini kerana melibatkan urusan agama. Okay? Jadi, jangan tertipu dengan alasan, menghormati antara agama. Sikap toleransi antara agama, ya. Jadi, kembali tadi, dulu sekadar ucapan. Kemudian mula ada yang bergambar dengan pokok. Pokok tu adalah syiar, adalah lambang, adalah simbol bagi sambutan agama tersebut. Tapi di kalangan umat Islam, masa yang tak faham, suka bergambar dengan pokok. Kemudian ada juga yang nak pakai topi Santa Claus. Kemudian ada juga yang nak saling berbagi-bagi hadiah. Sekarang ada pula yang turut menyanyi. Yang menyanyi ni saya rasa mungkin sebab itu berlaku di satu pejabat kerajaan, maka pihak atasan atau pihak pejabat yang memaksa mereka untuk turut serta, ya. Jadi saya harap perkara ini jelas. Okey, sekali lagi saya ulangi, sikap toleransi dan saling menghormati antara agama ialah bukan memaksa penganut agama lain pakai pakaian yang mewakili sambutan agama kaum tersebut. You don't force your staff to wear Santa Claus macam ni. Sebagaimana kita pun tidak memaksa yang bukan Islam untuk memakai pakaian perayaan kita, ya. Baik, moga-moga sesama umat Islam faham perkara ini dan kepada sahabat-sahabat yang belum Islam juga faham perkara ini. Baiklah, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.